Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So hari ini ada sedikit perkongsian mengenai garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman yang telah dikeluarkan oleh ST GPPE. So kalau nak dapat buku ni boleh dapatkan sendiri daripada Suruhanjaya Tenaga yang terdekat ataupun daripada website ST lah. Okay, disclaimer So apa-apa pandangan yang dikemukakan di ataupun melalui laman web ini adalah pandangan penulis masing-masing berdasarkan kemampuan dan pengalaman profesional masing-masing. Jadi segala tanggungjawab terhadap tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan kandungan laman web ini dengan ini ditolak dan dinafi dengan jelas. Kandungan pada siaran ini disediakan seadanya dan tidak ada pernyataan yang menyatakan bahawa kandungan ini adalah bebas daripada apa-apa kesilapan. So pada malam ni kita akan go through lah sedikit kandungan. Sekali ikut ni sama seperti yang ada dalam buku garis panduan pendawaian elektrik. So kita akan go through pemilihan kabel. Bab kelima pula ialah pemilihan kabel. So pemilihan jenis kabel pendawaian, kita ada beberapa pemilihan. So dalam buku garis panduan ni telah dinyatakan konduktor kuprum digunakanlah, wajib digunakan. So kalau konduktor aluminium untuk bawah daripada 16 mm2 dan ke bawah tidak dibenarkan. Tetapi untuk pengetahuan aluminium ada je digunakan untuk konduktor aluminium, tapi untuk saiz yang lebih besar lah. Contohnya macam air bundle kabel dekat antara tiang-tiang 11 kV tu pakai je aluminium kabel lah, sebab dia lagi ringan daripada copper. Okey, tapi untuk rumah dia tidak disyorkan lah. Okey, so kalau tuan-tuan nak tahu kenapa tak disyorkan, tuan-tuan boleh tonton satu lagi video saya. Kenapa kabel aluminium di bawah 16 mm2 tidak sesuai ataupun tidak dibenarkan digunakanlah, sama ada di Malaysia ataupun di setengah-setengah negara di dunia lain lah. Okey. Kemudian kita kena tahu juga jenis penebat PVC ataupun PVC lah, ni double insulation ataupun class 2 insulation. SLPE ni jarang kita pakai untuk rumah. SLPE selalu kita pakai untuk industri lah. Tapi kalau ada duit bolehlah nak pakai. So SLPE dia lebih tahan lah. Sebab PVC ni ketahanan hanya setakat 70 darjah Celsius saja. Kalau SLPE boleh tahan sampai 90 darjah Celsius lah. Okey. And then keupayaan membawa arus ataupun current carrying capacity ataupun ampacity. Nanti kita akan rujuk lah dalam lampiran 3 ke lampiran 2 lah, jadual 4D1A. And then untuk kabel kolam renang kena pakai jenis polyethylene. Kalau untuk kawasan basah sentiasa ni, so kabel dalam kolam renang kena pakai jenis polyethylene. So tak boleh pakai kabel kelabu walaupun 2 lapis, you tak boleh pakai untuk kolam renang sebab you nak rendam. So untuk rendam dalam air semua ni kena jenis polyethylene lah. Dia double layer tapi kabel dia, ketahanan dia lain lah bandingkan kabel PVC biasa tu. Dan apabila you design kabel tu, nak select, kena make sure kabel tidak akan panas bila membawa arus beban lah. So maksudnya apa? So arus beban yang dibawa kenalah lebih rendah daripada keupayaan kabel tu membawa arus ataupun ampacity of the kabel lah. And then voltage drop mestilah bawah ataupun maksimum 3% jadual 4D1B lah. Ni ada sedikit perubahan lah. Rasanya dulu 5% ke 6% yang 2008 punya jadual buku ni. So sekarang ni voltage drop ataupun kadar susut voltan adalah 3% lah. And then penebat kabel mestilah sesuai dengan persekitaran lah. Kalau you pakai untuk outdoor, kenalah cari yang untuk outdoor mungkin jenis neoprene, mungkin jenis polyethylene. Janganlah pakai kabel PVC ni, boleh pakai kena panas sejuk, lama jadi keras, pecah, expose, dan live tu touch mana-mana. So, kalau kabel kelabu yang fleksibel tu pakai dalam rumah lah. So untuk luar, make sure sesuai untuk luar lah. Dan ada juga perlindungan mekanikal lah. Mungkin duduk dalam conduit, dalam GI pipe, dalam PVC, UPVC pipe. Okay. Ataupun duduk dalam kabel tray lah. Dan dilindungi lebihan arus lah. So cara lindungan sama ada oleh MCB ataupun kedua-dua MCB dan juga
peranti arus baki, RCD lah. Okey. So apakah faktor-faktor keupayaan membawa arus kabel ni? Contohnya satu kabel ni, apa yang faktor-faktor boleh limitkan dia punya current carrying capacity tu? So satu faktor kumpulan lah. Kalau satu kabel duduk sorang-sorang bandingkan 5 kabel bundle sekali, satu kabel tu boleh membawa arus yang lebih banyak berbanding satu kabel yang duduk dalam 5 kabel yang dah bundle sekali tu. Sebab yang 5 kabel tu lagi panas. So contohnya satu kabel tu mungkin boleh bawa 20 tapi yang 5 kabel bundle, satu kabel tu hanya boleh bawa mungkin up to 16 ke 17 sajalah. Ini sebagai contoh And then faktor ruang lah. Faktor ruang, spacing antara each other. So kalau kabel berdekatan, so banyak lagi lah haba dikeluarkan antara kabel tu. So menyebabkan setiap kabel tak boleh ni lah. So sebenarnya haba-haba ni isu dia bukanlah kepada copper ataupun aluminium tu. Sebab copper dengan aluminium 70 darjah Celsius memang takkan cair lagi. Tapi yang isunya adalah kepada penebat. Sebab penebat PVC boleh tahan 70 darjah Celsius saja. Penebat XLPE boleh tahan 90 darjah Celsius saja. So lebih daripada tu dia akan start cair, lepas tu boleh terbakar lah. Ataupun dia lama-lama dia akan jadi keras sampai dia brittle lah, merekah lah sampai dia pecah. So itulah sebenarnya kita nak protect ni. Okay, kabel tu. Dan of course faktor suhu persekitaran lah. Kalau duduk dekat panas mestilah lain. Kalau kabel tu duduk dekat dalam bawah tanah mestilah lain. Kalau kabel tu duduk dalam bumbung. So kalau tempat yang panas, so kabel tu kita kena diratekan lagi lah. So ni semua akan mempengaruhi faktor-faktor pemilihan saiz kabel. So penggunaan kadaran luas keratan rentas minimum konduktor pendawaian lah. So garis panduan pendawaian elektrik telah mengesyorkan ni lah. Untuk kabel untuk kipas dan lighting 1.5 mm². Untuk litar sukat OLED 13M 2.5 mm². Untuk litar kuasa khas, contohnya pemanas air, water heater, oven ataupun ada pump 4 ke 6 mm² lah. So bergantung Litar utama tidak melebihi 40M 10 mm². Ni incoming kabel lah. Contohnya daripada TMB masuk ke incoming DB kita. Kalau lebih daripada kalau tidak melebihi 63M 16 mm² lah daripada TMB kepada incoming DB kita. Untuk litar utama dengan kadar pemutus litar tidak melebihi 100M lagi besarlah 25 mm² lah. Tapi kebiasaannya kat rumah kediaman kita akan jumpa sama ada 10 ataupun 16 mm² lah. Melainkan kabel tu jauh lah, mungkin voltage drop terlampau jauh, ni mungkin kabel tu akan jadi lebih besar lah daripada 16, 25 dan next seterusnya 35 dan 50 lah dan seterusnya lah. 5.4 pula menceritakan mengenai penggunaan kadaran luas keratan rentas minimum konduktor perlindungan ataupun protective earding lah, PE berbanding luas keratan rentas konduktor fasa. So sebagai contoh lah, luas keratan rentas terendah bagi konduktor perlindungan mestilah sama besar dengan kabel contohnya kalau incoming kabel 16 mm², you kenalah pakai daripada DB pergi ke mana? Pergi ke earding rod you pun 16 mm². Kalau kabel live neutral you pergi kepada load 2.5, so kabel earding pergi ke soket OLED tu pun kenalah 2.5. Kalau kabel live neutral you pergi ke lighting 1.5, so kabel earding pun 1.5. So sama size. Kalau kabel itu adalah antara 16 ke 35, ambil 16 mm². Kalau lebih besar daripada 35 mm², ambil separuh je lah daripada size kabel tu. Kalau 70, kabel earding mestilah 35 mm². Sebagai contoh So fungsi 5.5, fungsi dan pengenalan warna kabel bukan boleh lentur bukan boleh lentur ni non-flexible kabel lah. So ni kabel yang permanent kita gunakan lah. So merah, kuning atau biru, red, yellow, blue adalah litar satu fasa. Dan red phase of course merah lah, yellow lah, blue lah, hitam neutral. And then konduktor perlindungan adalah hijau ataupun hijau kuning punya stripe kabel. Untuk kabel boleh lentur pula, flexible kabel, kadang-kadang jumpa hitam lah, kelabu lah. So dibenarkan untuk perpasangan dekat rumah kediaman. Tapi saiz paling besar sehingga 4 mm² sahajalah. Dan hanya dibenarkan
Ni mengikut garis panduan Memang kalau dalam kehidupan kita akan jumpa macam-macam lah orang MacGyver Tapi as per GPPE punya panduan sesuai flexible cable dibenarkan untuk pemasangan ceiling rod, penetap ataupun lekapan lampu, palam soket ke radas mudah alih. Tidak boleh digunakan untuk pendawai yang kekal, tapi boleh digunakan lah untuk kelengkapan elektrik tidak melebihi 3 meter. So apa yang kita masukkan dalam ceiling rod ni? So ni adalah ceiling rod lah. Ceiling rod, penetap lekapan lampu is lighting fixture. Palam soket is soket outlet lah ke radas mudah alih ni flexible cable yang pergi ke soket extension plug So kalau ada apa-apa soalan tolonglah nyatakan dalam komen dalam YouTube sini ni nota tambahan tidak ada di dalam garis panduan sebab flexible cable ni saya faham memang ramai orang akan gunalah di rumah ke, sama ada sebagai extension plug, sama ada you nak sambungkan daripada soket outlet pergi ke aircon ke, nak looping ke apa. So kita kena kenal kabel lah. So kabel biasa kita akan jumpa ialah kabel kelabu macam ni lah, single phase kan, 3 wire lah, ada live neutral dengan bumi lah. So kadang-kadang tuan-tuan akan jumpa lah 3 core 23/0.16 mm, kadang-kadang 3 core kali 40/0.0076 mm. So apakah maksud dia lah? Bila kita tengok ni kita tak tahu pun saiz mm2 tu berapa. Contohnya kabel ni sebenarnya 1 mm2 ke 2.5 mm2 ke. Contohlah kan macam aircon kita nak kena pakai 2.5 mm2 ataupun kalau besar 4 mm2. So macam mana kita nak tahu 2.5 mm2 ke tak? So kita kena kenal je lah. So biasanya kita akan jumpa rating ni macam ni lah, 40/0016 kali 3 core lah, ataupun 40/0193 kali 3 core. So 40 ni adalah merujuk kepada bilangan helaian copper dalam satu core lah. Contohnya dalam sini ada 3 core kan, live neutral. Kita ambil live, merah ni. So dalam merah ni bilangan helaian copper tuan-tuan boleh kira ada 40 helai. Dan apakah yang dimaksudkan dengan 0016? Bermaksud diameter satu helai copper dalam bentuk inci, 0.0016 inci. Manakala 0.193 ni adalah diameter dalam mm, 0.193 mm. Sebenarnya kalau tuan-tuan convert ni dapat sama je lah antara inci kepada mm. Kemudian akan ada ni lah rating kabel kan, 250/440 lah. So 250 adalah merujuk kepada insulation antara fasa dengan bumi sebanyak 250 volt, manakala ini adalah insulation antara fasa kepada fasa iaitu 440 volt. So 3 core bermaksud live neutral dengan earth lah. So ni lah yang biasa kita jumpa lah. Cuma tuan-tuan kena faham yang belakang nombor kedua ni adalah inci ataupun mm. So kita pun sini dah dibuat kabel lah. So saya ada buat satu contoh kabel lah sini, macam mana nak kira saiz, dan saya translate jadi satu table lah sini. So contohlah 40/0076. So 0076 ni merujuk kepada inci sebenarnya. So kita kena convert jadi mm2 lah kepada mm. So bila tuan-tuan kira 40 kali pi r2 dapatlah sebenarnya kabel 40/076 saiz dia sebenarnya adalah lebih kurang 1.2 mm2 saja. So kalau kedai aircon tu kata dia nak pasang kabel besar ni untuk aircon 2.5 horsepower, make sure kata nak 2.5 mm2. So kalau tuan-tuan check dia bagi kabel ni haram lah, bukanlah saiz yang sesuai. So untuk kabel 2.5 mm2 mungkin tuan-tuan kena pakai kabel saiz contohnya 110/0.16 ataupun 110/0076 lah. So ni sebenarnya adalah kabel-kabel yang sesuai lah. So yang penting kena tahulah bila baca ni yang bahagian kedua ni inci ataupun mm lah. So bila kita dah tahu tu saiz kabel tu berapa sebenarnya, kita tak tengok dah 23/ berapa. Yang penting kita tahu ni berapa mm2 dan kita boleh rujuk kepada table ni. So secara amnya 0.5 boleh bawa sehingga 3M, 0.75 mm2 sehingga 6M. So macam kabel lighting 1.5 mm2 tu boleh bawa sehingga 16M, ataupun lebih kurang 3.8 kW lah. Dan 2.5 mm2 boleh pergi sampai 25M. Dan seterusnya lah, 4M, 32M dan seterusnya lah. So hopefully benda ni boleh menjadi satu guide lah kepada tuan untuk
Ataupun kepada pengguna, bila you nak pakai soket OLED, kenapa bila pakai ni you pakai oven tapi you pergi sambung dekat extension plug, pakai 2-3 kali extension plug hangus. Tengok-tengok sebenarnya kabel yang extension plug tu pakai halus je, 23/0076. Memang hidup dia tak lama lah. Sekali dua pakai okey, kali ketiga memang dia boleh cair dan terbakar lah. So didiklah diri untuk tahu kira ni lah. So benda ni bukannya engineer perlu tahu, ini adalah matematik sekolah rendah lah untuk kira apa, luas bulatan okey. So ni adalah contoh lah, contoh untuk oven. Contohnya tuan oven lah, biasanya oven ada 1.5 kW, ada 2 kW, 3 kW kan. So kita kena faham lah. So soket outlet biasanya sesuai sehingga 13 A saja. So kalau 13 A ke atas tak boleh pakai soket outlet. So dia kena direct daripada DB terus masuk kepada double pole switch, dan baru masuk terus ke oven you lah. So sini disyorkan lah, kalau oven you 2.5 kW ke bawah boleh pakai soket outlet lah sebenarnya. Tapi dalam buku garis panduan dia dah nyatakan daripada DB pergi ke double pole switch, lepas tu baru pergi ke oven. So itu dia tak cakap lah 1 kW ke 2 kW ke, dia tak cakap lah dalam garis panduan pendawai elektrik tapi kalau oven you lebih daripada 2.5 kW, yang tu memang kena direct daripada DB lah. DB pergi ke isolator dan terus pergi ke you punya oven lah. Okay, ni adalah contoh kiraan So oven power factor confirm 1 lah, sebab dia tak ada induction tak ada induction menyelut mungkin kipas lah, tapi kipas dia kecil sangat Okay, so ni adalah berkaitan pemilihan kabel fleksibel 5.7 fungsi dan pengenalan warna kabel boleh lentur. So ni pengenalan color lah, 1, 2, 3 1 atau 2 atau 3 pengenalan fasa coklat, biru ataupun hijau lah. So ni yang kabel grey tu selalu kita akan nampak 3 color ni lah. Kalau ada 4 atau 4, 5 ni, yang ni biasanya untuk pengalih fasa coklat, hitam dengan biru lah, dan pengalih penjungan hijau atau hijau kuning-kuning yang selalu tuan-tuan jumpa yang ni lah, 1, 2 atau 3 ni, coklat, biru ataupun hijau kuning So keperluan minimal penebat konduktor dan jenis pendawaian. So konduktor bertebat selapis maknanya single insulation. Macam yang wire bundle kita tunjuk untuk permanent installation tu kan, yang kita beli wire merah, kuning, biru ataupun hijau tu, yang tu ada satu lapis je kan. So mestilah dipasang dalam pembuluh ataupun sesalur lah, sama ada dalam conduit ataupun dipanggil apa ni, sesalur kabel tray tapi dia kena ada dalam conduit lah. So conduit tu akan bertindak sebagai lapisan kedua lah. Tapi kalau konduktor bertebat tu dia ada 2 lapis ataupun double insulated, boleh terus pasang pada permukaan. Manakala konduktor bertebat PVC perisai, ni amat kabel lah. So amat kabel biasanya kabel tu sendiri double insulation, lepas tu amat pula tu dengan ada outer sheath, so boleh pasang dalam tanah lah. So kabel bawah tanah ni selalunya dipasangkan, contohnya daripada gate masuk ke rumah, naik ke pergi incoming DB lah, ataupun kabel untuk pakai dekat auto gate ke, biasanya kita akan pakai amat kabel lah, sebab kita tahu dia tahan lah. Mungkin mahal sikit pada permulaan, tapi insyaAllah tahan lah 20 tahun, 30 tahun kalau tak ada apa, janji air tak masuk. Okay, ni adalah info 5.9 pindaan kod warna pada pengalih fasa lah. So kod warna lama kita pakai red, yellow, blue, neutral dan bumi lah. So yang kod warna baru, kebanyakan negara pun dah convert kepada ni. Even kalau tuan-tuan beli kelengkapan daripada luar negara, kadang-kadang tuan tak jumpa dah red, yellow, blue ni. So tuan-tuan akan jumpa coklat, perang, hitam, kelabu, biru dengan bumi lah. So pastilah kalau hitam ni sebenarnya bukan neutral dah untuk kod warna baru. Hitam ni dah jadi macam yellow face. Ni red face, yellow face, blue face, kelabu pula kan. So kita kena tahulah. Okay, so if you think this material is good, please share this material to your electrical friends.
And do subscribe to my YouTube channel, Crux of EE, and then my Facebook page. Please like my Facebook page, facebook.com/Crux of EE. And if you have any other questions, please throw them in the comments below, or you can email me directly lah at cruxofee@gmail.com. Thank you.